Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang dihormati sahibul fadilah Ustaz Datuk Rashidi Jamil selaku moderator ataupun rakan bicara pada malam ini. Yang dimuliakan Tuan Haji Arsyad selaku penganjur yang berpanjangan dan juga cikgu penterjemah kita. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 30 hari bulan 11 2022 kita dapat teruskan bicara kita dalam sebuah buku yang kita pilih ini. Tajuk kitanya adalah 40 hadis ancaman mencela dan menghina maruah kaum muslimin. Jadi Al-Fadhil Ustaz Datuk Rashidi, ana pilih buku ni untuk dibicarakan. Yang sebenarnya kita hari ini kita akan bicara hadis yang ketiga, di bawah tajuk adil ke syurga, zalim ke neraka, na'udzubillah. Jadi kita pilih tajuk ni sesuai sangat dengan zaman kita ini, zaman dia panggil tidak terkawal. Zaman media sosial, tak ada siapa boleh kawal tangan orang. Yang boleh kawal kita, sebagaimana kata istilah zaman kawi, kita jaga kita. Maknanya kita dengan iman kita yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Bukan yang menyelamatkan kita itu bila orang tak saman kita. Bukan yang menyelamatkan kita itu bila kita selamat daripada dihantar notis, kan? Tetapi kita selamat apabila kita boleh kawal diri kita daripada terjebak dengan benda-benda yang mungkar dan maksiat yang menyebabkan kita akan melalui jalan yang sangat sukar di akhirat nanti kalau kita tidak kawal diri kita di dunia ini. Sebab kata di ahli fikir, suratan amalan yang kita akan baca di akhirat, kitalah penulisnya. Maksudnya apa yang kita tulis sekarang, itu yang kita akan bacakan. Allahu Akbar. Jadi buku ini asalnya di 40 hadis ini dikumpul oleh Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal dengan nama Amirul Mukminin kan? Dalam bidang hadis. Dia kumpul 40 hadis, kemudian sahabat kita ni Ustaz Muhammad Yusof terjemah dan juga diletak huraian. Cuma bila ana ambil kitab ni, kita baca terjemahan dia dan kita syarahkan hadis ni mengikut kesesuaian masa dan waktu dan juga keperluan umat sekarang untuk membicarakan atau untuk mengawal diri daripada terperangkap dengan mainan-mainan talbis iblis dalam perjalanan hidup kita sekarang. Jadi alhamdulillah kitab ini sudah sampai ke tangan Ustaz Rashidi. Dan kita haraplah bual bicara kita ni orang panggil dua hala lah. Ana bercakap, Ustaz Rashidi juga akan mengulaskan tajuk ini. Mudah-mudahan para penonton, para pendengar, pencinta ilmu akan mendapat manfaat yang besar dari bicara kita ini insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, siapa yang ada kitab ini, kitab yang ada depan tuan-tuan ni, nama dia 40 hadis ancaman mencela kaum muslimin. Kitabnya kecil je kan. Siapa yang ada kitab boleh ambil, boleh buka muka surat 8 hadis yang ketiga. Muka surat 8 hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man waliya qada al-muslimin thumma ghalaba adluhu jawrahu falahul jannah wa in ghalaba jawruhu adlahu falahun nar, akhrajahu Abu Daud. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sesiapa yang menguruskan pentadbiran, maknanya diriwayatkan Nabi kita SAW bersabda, sesiapa yang menguruskan pentadbiran, waliya qada al-muslimin, urusan kaum muslimin,
Jadi urusan kaum muslim ini sama ada pentadbiran imam, khalifah, amir ataupun sekarang ini dengan nama-nama yang barulah, presiden, perdana menteri, menteri besar ataupun qada bermakna qadi, maknanya hakim yang memutuskan urusan kaum muslimin. Kemudian sifat adilnya mengatasi zalim. Jadi manusia ni ada dua-dua, ada zalim, ada yang adil. Tapi dalam hidup kita ni keadilannya mengatasi kezaliman. Maka baginya syurga. Manakala jika sifat zalimnya mengatasi keadilan, maka baginya neraka, wal iyaz billah. Jadi kita nak hadis ini memberi peringatan kepada kita. Cuma sebagaimana dalam siri-siri hadis tentang arba'inat ni, biasanya para pengumpulnya, al-imam al-hadis, dia tidak letak syarat mesti hadis itu hadis sahih. Nah, sebab itulah kata di para muhakkik, isnaduhu dhaif. Tapi insya-Allah kita akan bawa kepada para jemaah hadis-hadis lain yang berkaitan, yang menunjukkan dia tu ada hadis yang sahih, insya-Allah. Baik, sebelum saya pergi kepada huraian yang lebih panjang, para jemaah sekalian, kita mula dengan kita baca apa yang ada dalam kitab kita ni. Kita baca apa yang ada dalam kitab kita ni, insya-Allah, supaya para jemaah boleh memahaminya dengan cara yang lebih baik. Apa yang kita bincangkan ini, insya-Allah. Pengajaran hadis. Tengok dalam buku ni dia letak pengajaran. Apa yang kita nak ambil dalam hadis yang kita baca tadi. Hadis man waliya qada al-muslimin. Siapa yang menjadi pemimpin ataupun pentadbir ataupun qadi atau hakim pada orang Islam. Pengajaran hadis, lafaz yang dinyatakan dalam Sunan Abi Daud ini mengandungi sedikit perbezaan pada lafaz dan maksudnya, sedikit berlainan berbanding dengan hadis yang lain. Ada satu lagi hadis, man talaba. Tengok. Yang tadi man waliya, mana siapa yang menjadi pentadbir, menguruskan pentadbir. Yang ni man talaba qada al-muslimin. Sesiapa yang berusaha, menuntut, bekerja untuk mencari jawatan ataupun kuasa mentadbir urusan muslimin. Hatta yanalahu. Mana dia nak sangat. Dia orang kata bersungguh benar dah dia ni bekerja keras untuk mendapat jawatan yang dia nak ni. Kita sekarang ni kan kita usahakan nak dapat jawatan. Kalau tak dapat jawatan kita akan berlari sana sini untuk mendapatnya. Itu maksudnya man talaba qada. Man waliya. Waliya itu mungkin dia dilantik, tapi yang ni dia sendiri mencari. Siapa yang berusaha mendapatkan kuasa mentadbir, hatta yanalahu, sehingga dia berjaya. Dia macam-macam lah cara-cara, dengan cara yang baik pun ada, dengan cara yang tak baik pun ada, macam-macam lah. Dengan cara janji-janji yang betul pun ada, dengan janji-janji, dia panggil janji ketika itu sahaja. Kemudian bukan lagi janji. Summa ghalaba adluhu jawrahu. Asalnya dia minta cari jawatan, tetapi kemudian keadilannya mengatasi sifat zalimnya. Bila dia boleh jawatan, alhamdulillah. Dia bertugas, dia menjaga kedudukan dia tidak melakukan perkara yang tidak baik. Jadi dia mengatasi benda yang zalim, dia ketepikan dan dia bekerja sungguh-sungguh. Maka baginya syurga. Wa man ghalaba jawruhu adlahu falahu nar. Sesiapa yang zalimnya mengatasi adilnya, maka baginya neraka. Itu satu riwayat. Yang ketiga, sebuah hadis lain menyatakan bahawa orang yang berusaha mendapat jawatan, dia cari juga jawatan. Yang tadi dia cari, talaba. Yang ni mani bataghal qada wa sa'ala fihi syufa'a. Menyatakan bahawa orang yang berusaha mendapatkan jawatan, mendapat nasib yang berbeza. Sebagian dalam hadis, mani batagha al-qada wa sa'ala fihi syufa'a. Tengok. Sesiapa yang berusaha mendapat jawatan dalam urusan pentadbiran dan menuntutnya. Dia panggil melalui syufa'a, menuntut
layaknya daripada orang yang boleh membantu memperolehinya. Dia panggil melalui jalan tengah. Cari orang ni, cari orang ni, cari orang ni yang boleh menyokong ataupun boleh memberi sokongan sehingga kita dapat jawatan itu. Sekarang ni orang panggil orang tengah lah. Kalau bahasa Arab dia panggil wasitah. Kalau bahasa Melayu ni kita panggil apa ni? Orang yang tengah ni. Kabel lah. Ada. Melalui kabel kita panggil. Syafaat tu kita panggil kabel lah dah. Melalui kabel. Orang tengah. Wukila ila nafsihi, maka urusan itu akan dibiarkan buatnya tanpa dibantu oleh Allah. Ini bahaya ni. Mana orang yang naik berdapat jawatan melalui kabel-kabel, bukan melalui jalan yang prosedur biasa. Maka wukila ila nafsihi, dia akan dibiarkan buatnya tanpa dibantu oleh Allah. Wa man ukriha alaihi, siapa yang dipaksa untuk memegang jawatan. Orang ni layak. Ramai ni orang-orang yang layak-layak, dia tak mau jawatan. Tapi kita pasal menerima. Anzalallahu alaihi malakan yusaddiduhu, maka Allah akan menurunkan malaikat yang akan membantunya ke arah kebenaran. Hadis ini rawahu Tirmizi dan Ibnu Majah. Itu terjemahan dianya. Maksud di sebalik dua-dua hadis ini menimbulkan persoalan, iaitu bagaimana seorang mencari jawatan boleh menjadikan sifat adilnya mengatasi zalim. Asalnya dia nak jawatan. Tapi bila dia boleh jawatan, dia telus dalam pentadbiran dia. Dia telus dalam pentadbiran dia. Sedangkan dia tidak dibantu oleh malaikat. Itu hadis yang pertama. Walha dalam hadis kedua menyebutkan bahawa bantuan daripada malaikat hadir bagi orang yang dipaksa sesuatu jawatan. Maka kata di ulama hadis, di sini perlu dipahami bahawa orang yang mencari jawatan terbagi kepada dua. Jadi orang nak ambil jawatan ni ada dua kategori. Dua kategori. Yang pertama, seorang yang dibantu oleh Allah maka benar keputusannya. Dan dia diberi ilham seperti para sahabat dan tabi'in. Jika golongan ini mendapat jawatan, maka dia tidak dibiarkan dan pasti akan diberhukum dengan kebenaran. Inilah manusia yang sifat adilnya mengatasi zalimnya. Yang kedua, seorang yang bukan dalam kalangan mereka. Jadi dia ni bukan orang yang layak. Lalu dibiarkan dia memegang jawatan sehingga menyebabkan sifat zalimnya mengatasi keadilannya. Jadi kita mengatakan bahawa ada orang yang betul-betul layak, ada orang yang tidak layak. Dalam Al-Quran contohnya, sebagaimana kisah Sayyidina Yusuf AS. Yusuf AS apabila dia tengok suasana gawat yang akan menimpa negara Mesir, kan, sab'a sinin nada'aba tu, 7 tahun subur, mana kalau tak ada pegawai, menteri keuangan, ekonomi yang begitu mantap, kukuh, hasil yang kita akan perolehi 7 tahun yang pertama ini tidak menjadi bekalan untuk 7 tahun yang akan gawat nanti. Itu dalam jangkaan perancangan. Maka Yusuf AS, dia nampak dengan, dia Nabi. Sudah pasti dia dapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu dia berani minta, ij'alni ala khazainil ardi. Jadikan aku ni pemegang kepada khazanah negara ini. Sebab apa? Inni hafizun alim. Sebab aku hafiz. Apa makna hafiz? Orang yang pandai menjaga ekonomi negara. Jangan bimbang. Yang kedua, alim, orang yang ada ilmu pentadbiran. Tengok. Jadi dalam hadis ini, para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala gambarkan siapa dia Yusuf. Jadi kita kadang-kadang bila kita nak minta jawatan, kita kata, Nabi Yusuf boleh minta? Ya salam. Kita kata Yusuf, man huwa Yusuf? Yusuf dia tahu kebolehan dia, dia tahu kemampuan dia. Sebab tu dia minta dengan raja. Apabila raja kata kamu ni mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi kami, maka Yusuf pun kemukakan cadangan supaya ij'alni, lantik dia. Jadi dalam kisah ini kata di para ulama tadabbur, dia kata Yusuf layak untuk mendapat kedudukan itu. Sebab apa? Sebab apa dia layak? Kerana memang dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan kelayakan untuk mendapat jawatan. Jadi kalau kita rasa kita layak, bolehlah kalau kita nak minta lah. Tapi kalau kita rasa tak layak, jangan duk minta, rugi kita.
Satu lagi, jadi dia ada dua sifat pada Yusuf. Hafiz, alim. Satu lagi yang kita nampak dalam kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS, apabila dua gadis yang dibantu oleh Musa itu tengok penampilan Musa yang begitu hebat, penampilan Nabi Musa yang begitu mantap, dia boleh angkat air, boleh bantu dua gadis perempuan itu dengan begitu mudah, maka salah seorang daripada anak perempuan telah mencadangkan kepada ayah dia. Ada riwayat kata anak perempuan Syuaib, ada kata rajul saleh, kita kata wallahu alam, itu yang masyhur di kalangan ulama tafsir. Dia kata apa? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Al-qawiyyu al-amin. Sebaik-baik orang yang kau lantik wahai bapa, iaitulah orang yang al-qawiyyu, makna orang yang gagah perkasa, al-amin, orang yang punya amanah, integriti. Jadi kita perhati tengok dalam kisah Yusuf dia kata hafizun ali. Sebab dia nak jaga khazanah negara. Dalam kisah Musa sebab dia ni nak kerja jaga kambing, dia jadi buruh yang sesuai dengan dia al-qawiyul amin. Sebab itulah kita tengok setiap jawatan, setiap kementerian tak boleh sewena-wenanya dibagi kepada orang-orang yang tidak layak. Orang yang tak boleh buat kerja. Dia main kita kerja jawatan ni untuk difaraidkan kepada orang saja tak boleh. Kan? Tak boleh nak faraid je jawatan itu kepada orang. Sebab apa? Sebab jawatan itu taklif, bukan tashrif. Kata di para ulama pendakwah kata al-mansib taklifun la tashrif. Jawatan itu adalah merupakan tanggungjawab, bukan semata-mata suatu kebanggaan, suatu kemuliaan. Kita hari ini tidak, jawatan itu kemuliaan. Sebab itulah orang sanggup buat apa? Sanggup lompat sana sini bersekongkol dengan orang tua ini, yang penting kita dapat jawatan, maka kita mengatakan itu satu perkara yang agak sukar. Baik, kita tengok dalam buku ni nombor 3. Maksud sifat adil mengatasi zalim dan sebaliknya ialah yang pertama menghalang. Bermaksud keadilan dirinya menghalang sifat zalim. Orang ni memang orang jiwa dia baik. Jiwa orang mukmin. Jiwa orang yang tahu perjalanan hidup dia. Dan kezaliman dirinya menghalang sifat adil, ini yang dinyatakan oleh Al-Turbishi. Yang kedua yang lebih kuat, bermaksud sifat adil lebih kuat berbanding dengan zalim. Dan ada kalanya sifat zalim lebih kuat daripada sifat adil. Bermaksud jika seorang diberi taufik sehingga perkara yang mendorongnya ia adil itu lebih berat, maka dia akan cenderung memiliki sifat adil. Begitu juga dengan sifat zalim. Kekuatan ijtihad bermaksud benar dan salah yang terhasil berdasarkan ijtihadnya dan pada perkara yang tidak mempunyai nas daripada Al-Quran, hadis dan ijma'. Itu ulasan daripada Mulla Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Al-Mafatih. Baik, para jemaah sekalian, itu hadis yang kita bincangkan. Jadi di sini cara orang nak minta jawatan, ada orang yang minta-minta, ada orang yang tidak meminta tapi diberi, bahkan ada yang dipaksa meminta. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah ni, tiga-tiga tu ada. Contoh yang ketara yang biasa dibuat contoh lah, iaitulah Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Jadi Imam Abu Hanifah ni ketika pemerintah nak lantik dia tak mau. Dia tak nak. Sampai kata dipukul dan sebagainya, kita mengatakan itu zaman orang yang punya kekuatan. Kita mengatakan tak nak. Sebab itu seorang lagi yang anda tengok hebatlah Ustaz Rashidi, yang kita boleh dimodelkan kepada anak-anak cucu kita, iaitulah dia panggil Sultan Ulama. Sultan Ulama iaitu Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam As-Sulami rahimahullahu taala. Dia terima jawatan. Orang lantik dia jadi qadhi besar, khatib Dimashq. Jadi qadhi besar, kemudian dia berpindah ke Mesir. Tetapi jangan siapa bermain-main dengan hukum yang dia bawa. Jangan. Mana kalau kita nak kata Tuan Syekh boleh ringankan hukum ni, itu bukan Izzuddin Abdul Salam, bukan. Sebab itulah dia dikenal dengan nama Sultan Ulama. Jadi ana show sangatlah kepada anak-anak muda masyarakat kita ni supaya baca kisah-kisah tokoh-tokoh ulama, pejuang-pejuang
yang kita boleh memberi semangat kepada kita dari sudut bagaimana tokoh-tokoh ini begitu tegas di dalam tugas yang mereka terima, sangat tegas. Jadi kita hari ini perlulah kepada ketegasan. Jadi hari ini kalaulah para ulama, para qadi, para mufti, para doa tidak bertegah dalam perkara-perkara yang menjadi asas rujukan kepada masyarakat, jadi masyarakat nak rujuk pada siapa? Tanya orang tu, tanya orang ni pun boleh. Jadi akhir sekali masyarakat terumbang-ambing, akhir sekali dia tak percaya kepada semua orang, dia pula naik jarah, naik mengeluarkan fatwa menjadi mufti yang menyebabkan kita rasa suka dalam hidup ini. Ini satu perkara. Baik. Hadis tadi larangan daripada meminta jawatan. Tak boleh kita minta. Tetapi kalau dia minta setelah dia ikhlas, mungkin dengan sebab sifat asal dia tu ada, itu pun dia kena tengok ada kemampuan ke dia tidak. Dalam sebuah hadis, nama dia hadis Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Hadis Abdul Rahman bin Samurah ini dikeluar oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Rahman bin Samurah, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia ni berminat dengan jawatan. Tapi Nabi nasihat. Nabi kata, ya Abdul Rahman bin Samurah. Ini gaya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia panggil nama sahabat, dia panggil dengan nama yang begitu indah, cantik. Tengok Abdul Rahman bin Samurah dipanggil dengan bin, ya Abdul Rahman bin Samurah. La tas'alil imarah. Jangan minta jawatan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Allah. Kalau kamu diberi dengan sebab kamu meminta-minta, Allah Taala akan serahkan tugas tu padamu. Ambillah, kau nak bertugas sangat. Ambillah, kau nak jawatan sangat. Ambillah yang kamu nak sangat, ambil. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tetapi kalau kamu diberi tanpa minta, Allah Taala akan bantu. Itu di antara yang nasihat Nabi. Wa iza halafta 'ala yamin. Apabila kamu bersumpah dengan mana-mana sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, kamu tengok, sumpah aku tadi nampak macam tak baik. Kan? Fakaffir an yaminika, boleh je kita batalkan sumpah dengan cara kita bayar kafarah. Wa'til ladzi wa khair, dan buatlah yang terbaik. Kata di ulama hadis, dia kata tawalli al-mar, seorang itu memegang jawatan yang tinggi, al-wilayah al-ammah. Kita ni semua ada jawatan. Nah, jawatan semua kita orang yang keluarga. Jadi ada keluarga, ada yang ketua keluarga sampai 2 sampai 4. Jadi saya tak tahu Ustaz Rasudi ni berapa ketua dah dia tu. Kominal muwahhidi makna. Itulah. Jadi tetapi yang kita nak sini al-wilayah al-ammah. Makna ketua umum. Minal umuril khatirah, ia termasuk dalam perkara yang cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Sebab apa berbahaya? Tadilah kita dah sebut bahawa jawatan itu taklif, bukannya tashrif. Satu jawatan itu tanggungjawab, bukan gembira-gembira. Kita nampak ada orang yang Masya Allah, dia terima jawatan tapi memang dia bertugas sungguh. Sampai kita rasa kesian dengan dia. Ada orang yang boleh jawatan dia hilang. Budak-budak duk beli main, dia kata dia akan muncul balik tu, jangan bimbang. Dia macam kapal selam je. Dia tenggelam 4-5 tahun, muncul balik sana dia keadaan. Tapi sebab apa al-wilayah al-ammah ini satu benda yang penting, kerana dia di sana ada tanggungjawab untuk menegakkan kebenaran, iqamatil haqqi wal adli bainan nas. Ingat tak dalam akhir khutbah, biasanya khatib kita ni bila baca khutbah dia akan akhiri dengan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita pun bila sampai ayat ni hak mana terlena pun celek mata nak habis dah khutbah. Sebenarnya pada jemaah sekalian, ayat ini besar dia punya kedudukan. Tinggi sangat darjat dia,
Sebab itulah yang dikatakan maghza, isi kandungan syariat ini duduk di al-adli wal ihsan. Duduk di keadilan. Mana apabila seorang pemimpin itu iqamatul had, menegakkan kebenaran dan berlaku adil kepada rakyat dia, maka disitulah tertegaknya dunia dan juga tertegaknya perjalanan hidup manusia di atas muka bumi yang akan memberi pulangan yang besar kepada dia di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi dalam hadis ini, hadis Abdurrahman bin Samurah, ada beberapa isu yang kita akan bincangkan berkait dengan tajuk hadis man ghalaba tadi. Bila Nabi sebut Abdurrahman la tas'alil imarah, mu jangan minta. Apa makna jangan minta? Ai la tas'a fi talabiha. Mu jangan menuntut pergi mencari jawatan dengan berbagai-bagai cara. Dalam hadis kita tadi ada cara pergi minta, ada cara pergi guna syafaat, guna kabel. Orang Malaysia guna kabel, tapi kalau Arab dia tak pakai al-kabel, dia pakai dia panggil wasitah. Wow, dia guna wow, dia kata. Huruf wow tu kabir, huruf wow tu besar. Jadi jangan kita minta untuk menjadi imamul muslimin atau lain-lain sebab dia tanggungjawab yang besar. Sebagaimana kata Nabi kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, ketika Abu Zar datang minta kalau-kalaulah ada jawatan yang sesuai untuk dia. Nabi kata, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, innaka dhaif. Kamu tak boleh pegang jawatan. Tak boleh pegang jawatan. Innaha amanatun. Jawatan itu adalah merupakan amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Pada hari kiamat nanti, kita akan menyesal satu kerugian. Sebab apa? Sebab kita ambil jawatan, waliyashan bisa babi sa'yihi. Ulama hadis kata, orang yang boleh jawatan dengan sebab usaha dia, duk cari juga, duk lobby sana sini, duduk guna kabel tu kabel ni, maka orang yang akan menyesal di akhirat esok. Sebab apa? Sebab dia akan diserahkan kepada kekuatan dia tanpa bantuan daripada Rabbaniyah. Mana tidak ada ma'unah, tidak ada pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ma'unah ni sebenarnya bukan nama kumpulan. Kita hari ni bila sebut ma'unah, dia duk ingat satu kumpulan yang menyerang pusat tentera dulu. Itu bukan. Jangan salah faham. Kita kadang-kadang Ustaz Rashidi, istilah-istilah yang kita nak guna ni ada kalanya menyusahkan. Lebih-lebih lagi zaman tular hari ni. Dia kata duk promosi ma'unah pula dah. Zaman-zaman ni jangan main. Zaman orang duk main isu-isu perkauman, jangan timbulkan. Maknanya orang yang meminta-minta, dia akan ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah kata, mu cari, mu kerja sendirilah. Dan mu nak sangat, mu buat kerja tanpa pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tak berjaya ke tidak? Dia berjaya. Mungkin dia berjaya. Tapi tidak ada nusrah min Allah, tidak ada pertolongan daripada Allah dari sudut pahalanya, dari sudut keberkatannya. Sebab orang kafir pun banyak juga pentadbiran dia yang berjaya. Berapa banyak kita tengok negara-negara kafir hari ni, kalau nak banding orang Islam, sangat lebih hebat lagi daripada kita kan. Nak banding dengan negara Islam. Contohnya kalau kita pergi melawat negara Jepun. Negara Jepun jangan main. Negara Jepun ni, para jemaah sekalian, kita yang tak pergi ni, kita rasa comel belaka. Hebat Jepun. Tapi kalau kita pergi, kita akan rasa banyak kehilangan dia. Dia nak hidup pun susah. Dia duduk atas kereta api dia tak bercakap dengan orang. Dia duduk seorang dia. Dia nak tegur kawan sebelah, tak boleh. Budaya dia kalau kita tegur orang sebelah kita, seolah-olah kita mengganggu hidup dia. Habis manusia ni mana ada boleh duduk seorang? Manusia ni tak ada dia tidak dilahirkan untuk duduk seorangan. Dia kena ada pasangan, kena ada gu, kata orang. Dia tak cakap orang. Anda tanya kawan yang bawa saya, kata, tak boleh kalau kita tegur dia. Dakwah-dakwah dia majlis. Jangan. Itu privasi. Dia kata itu satu bagi kita tegur dia tu mengganggu dia. Kita kata subhanallah. Dia pun duduk diam, kita pun duduk diam. Dia baca buku, kita baca buku. Akhir kali buku menjadi teman. Jadi tak jadi manusia yang biasalah sebagai orang ini. Itulah panjang cerita. Maka bila Nabi sebut pada Abu Zar, innaha amanatun. Abu Zar, ini adalah satu amanah. Tanggungjawab. Wa innaha, pada hari kiamat nanti dia akan menyesal dan akan merasa rugi. Sebab apa? Sebab dia pergi minta-minta jawatan yang
yang dia terlalu nak pada jawatan itu. Baik. Tak boleh ke minta jawatan? Boleh. Bukan kata mutlak. Ini ada orang salah faham ni Ustaz. Dia tanya, bila kita baca hadis ni, dia kata, oh kalau macam tu macam mana Ustaz? Abu Anas, kita sekarang ni bila kita nak minta kerja, kita kena isi form, kita kena isi borang permohonan. Kita kata borang permohonan tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya tadi tu, menggunakan kabel-kabel, guna wasitah, guna orang-orang yang besar-besar untuk menyokong kita. Kalau tak layak pun disokong, maka dia akan jadi layak. Itu yang jadi masalah kita sekarang ni. Jadi kata di para ulama, wahadzan nahyu, larangan ini kalau kita minta jawatan liman lam yakun laha ahlan. Dia bukan ada kelayakan. Dia tak layak. Tapi nak juga. Sebab li jahlihi, kerana kejahilan dia dalam ilmu pentadbiran. Ataupun ilmu jawatan yang dia minta itu. Dia minta jawatan yang tak layak dengan dia. Itu tak boleh. Au li dha'fihi, ataupun kerana lemah. Kita kata kita ni lemah kalau dengan duit. Ada duit, lompat selalu. Jadi janganlah kita pegang Kementerian Keuangan, jangan pergi duduk di pusat zakat, jangan pergi di tempat yang itu, ataupun lemah dalam bidang apa. Ada setengah orang ni dia lemah apabila berhadapan dengan godaan wanita contohnya. Awak jangan lagi pergi pegang bahagian kebajikan. Nanti dia nak pergi tolong orang. Akhir sekali habis orang jadi mangsa dia. Mula-mula tolong, nak pergi tolong anak yatim, akhir sekali mak yatim dia dikacau. Jadi ada orang lemah. Au li ghalabatil hawa, ataupun dia ni pengikut hawa nafsu. Seronok je nak kejawatan. Dia bukan nak kerja sungguh pun. Maka itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Adapun bagi orang yang punya keahlian, bagi orang yang keahlian itu tidak dilarang. Sebab itu dalam Bukhari Tuhan kata, Nabi SAW sebut, innakum tahrisun alal imar. Kamu nak sangat. Lobo sangat nak cari jawatan. Wasatakunun nadamah yaumal qiyamah. Kamu akan menyesal pada hari kiamat. Jadi menyesal siapa? Orang yang tidak layak tapi dia lobby untuk dapat. Yang kedua, orang yang sudah dapat jawatan tapi dia tidak bertugas sebagaimana yang diperuntukkan oleh jawatan yang dia minta. Ini yang dibahaya. Tapi bagi orang yang boleh terima, yang layak, yang boleh buat kerja, jadi kalau dia minta dengan SOP yang dibenarkan, bukan melalui kabel-kabel tadi, maka tak salah. Tadi saya dah jawab Ustaz Rosidi. Orang tanya yang kita kan nak minta kerja kena isi borang. Jadi dia keliru dengan hadis ni. Dia kata, Ustaz, hari kita isi borang tu minta jawatan lah. Kata memanglah kita jawatan ni kita kena minta, tapi meminta-minta. Itu yang salah. Kita kena faham. Meminta-minta. Jadi meminta-minta itu yang tidak boleh, ataupun melobi-lobi jawatan. Itu yang dikatakan salah. Sebab tengok ni dalam hadis yang sahih fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan. Mana-mana orang yang Allah Taala lantik dia menjadi penjaga rakyat, mana ketua lah. Tak kiralah Perdana Menteri ke menteri besar ke, ketua daerah ke, ketua kampung ke, yang penting ada rakyat di bawah kita. Falam yahutha bi nasihatin, tapi dia tidak menggunakan jawatan itu untuk menasihat rakyat, untuk mendidik rakyat, untuk jaga kepentingan rakyat yang baik-baik. Illa lam yajid raihatal jannah, nascaya orang ini tidak akan dapat cium bau syurga, wal iyaz billah. Ini yang kita takut. Mana maka dalam hadis ini menunjukkan, hadis yang kita baca ini dan hadis-hadis sebelumnya, dan juga dari kalangan amalan para sahabat menunjukkan bahawa man ta'ayyana alaihi, siapa yang dilantik. Contohnya kita diam-diam. Saya contoh Ustaz Rashidi lah. Dia ada depan saya tak. Takdir Allah SWT-nya, dia diberi jawatan besar. Menteri ke, sahibus samahah ke contohnya. Wa alima min nafsihil qiyam. Tapi dia pun tahu dia boleh buat. Dia tahu dia boleh buat contohnya. Dan dia mampu untuk buat. Dan dia insya-Allah seorang yang mempunyai integriti. Maka dia boleh menerima jawatan yang diberi itu. Jangan lari. Cuma ada orang tu prinsip yang macam-macam. Dia kadang-kadang dia salah faham. Ana jumpa ramai sahabat-sahabat kita ni, dia tak mau jawatan imam.
Saya kata, kenapa tak mau jawatan imam? Dia kata dia baca dalam kitab, imam menanggung kesalahan makmum. Sedap juga dia punya perbincangan tu. Imam menanggung kesalahan makmum. Maknanya tu imam akan tanggung. Hak makmum buat salah, semua imam tanggung. Jadi dia tak nak jadi telaga buruk, semua kesalahan ahli qaryah ni naik atas kepala anak belaka. Kata imam, lain awak baca konteks nas tu lain. Dah apa dia? Yang dimaksudkan dengan imam tu, imam dalam solat. Bila kita solatul jamaah, bila kita solat berjamaah, maka kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Sebab itu makmum kalau dia salah banyak pun, bahkan kalau kita tak sempat baca Fatihah pun tak apa. Contohnya kita datang, imam nak rokok dah. Kita masuk Allah Akbar, dia rokok. Kita pun rokok. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Jadi kita kena sedar di situ bahawa imam menanggung kesalahan makmum mana dalam solat. Jadi sampai peringkat tak nak jadi imam di kampung ni, habis siapa nak jadi imam? Kalau semua orang berpahaman seperti ustaz kita ni faham, dia tak mau jadi imam, dia takut jadi telaga buruk, semua kesalahan anak mungkin masuk atas kepala dia belaka, kita kata ada orang jadi imam atas dunia ni. Jadi nanya lah betul. Kita kena ambil pendekatan yang baiklah. Para jemaah sekalian, ambil pendekatan yang baik bahawa kita imam, kita wajib nasihat. Tapi kalau anak mungkin dia buat maksiat, dia relax ya, orang buat benda-benda mungkar pun tak tegur, itu memang dosa lah atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan salah faham seperti itulah. Maknanya dalam bab jawatan ini, kita kena ambil jalan yang begitu selamat, boleh minta tapi tidak meminta-minta. Dan kalau kita rasa kelayakan ada pada kita, bila dilantik, kita kena terima. Sebab nanti kita tak terima, orang lain pula ambil. Lagi susah. Orang lain ambil orang yang kita rasa dia ni memang kaki kelentong ni. Kalau dia ambil, banyak benda yang rosak dalam negara ni. Terpaksa kita kena terima. Itulah Ana ingat bila sebut tentang jawatan ni. Ini cerita peribadi. Tak ada kena-mena orang lain. Allah irham bapa saya ni, rahimahullah ta'ala, dia waktu dia balik daripada Mekah, datuk saya, bapa mertua dia lah, dia kata Abdul Rahman, balik ke Tanah Jawi, ke Kelantan, pergi jadi pendidik. Jangan pegang jawatan kerajaan. Sebab apa dia kata? Kalau nak pegang jawatan kerajaan, pergi Mekah. Mekah lebih besar jawatan di sini. Jadi sebab itulah bila balik diberi beberapa tawaran lah. Tawaran-tawaran di pejabat agama, bahkan mungkin nak naik sampai peringkat ke jabat mufti, semua ditolak. Kita kata itu pandangan peribadi masing-masing. Kita tak boleh nak letakkan satu benda pengalaman orang tu kepada orang lain. Jadi kita tak nak cakap lah. Baik. Dalam masalah itu secara umumnya minta jawatan, cuma bila kita sebut dalam hadis ini ada disebut tentang man ibtaghal qada. Jadi siapa minta jawatan hakim. Satu lagi isu. Dalam hadis yang sahih, diriwayat oleh Ibnu Majah dan lain-lain daripada Buraidah Ibn al-Husayb al-Aslami, kata Nabi SAW, al-qudatu salasatun. Hakim tu ada 3 kategori. Al-qudatu salasatun. Isnani finnar, 2 dalam neraka, na'udzubillah. Wa wahidun fil jannah. Seorang hakim ke syurga. Siapa dia yang seorang tu? Rajulun alimal haqqa faqada bihi. Seorang laki-laki yang dia tahu benar, tahu benda yang benar, dan dia putuskan hukuman melalui apa yang dia tahu. Fahuwa fil jannah, maka orang dalam syurga. Wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar. Orang ni menjatuhkan hukuman, dia jahil. Walaupun hukuman itu tepat, hukuman yang dia jatuh itu betul, tapi tetap dia masuk neraka juga sebab dia salah guna tempat. Dia tak layak, dia pergi jadi ambil kelayakan. Kita mengatakan itu tidak boleh. Wa rajulun jara fil hukmi. Yang seorang lagi pandai, alim tapi zalim dalam bab hukum. Ini juga fahuwa finnar. Jadi kata di Buraidah, laqulna innal qadi, kita mengatakan bahawa hakim itu iza ijtahada, bila dia berijtihad dalam hukum dia, maka dia juga dalam fil jannah, dalam syurga. Ana
Dulu ada kawan lah dengan orang Kedah. Kan dalam hadis Nabi kata qadiyani fil nar wa qadim fil jannah. Ada riwayat lain kata qadiyani. Jadi kita pun gurau kawan-kawan. Kata Muna kalau nak jadi qadi, jadi kawasan lain tak apa. Tapi jangan jadi qadi diyan. Dia kata kenapa? Ni dalam hadis kata qadiyani. Benar. Dia kata kena kau ni. Sahabat-sahabat diyan jangan marah. Ini gurauan kawan-kawan je. Gurauan kawan-kawan dah. Dia kata qadiyani finnar. Dua qadi. Itu bukan nama tempat tu. Itu musanna kepada qadi tasniah. Jadi kalau tidak pernah kita. Jadi dalam hadis ni ulama mengatakan al-hukmu bainan nas, kita nak jatuh hukum di antara manusia tu mabniyan ala ilmin, mesti ada ilmu. Nak jatuh hukum atas orang mesti ada ilmu. Wala yatawallal qada illa al-ulama. Orang nak jadi qadi ni mestilah dia orang yang alim, yang tahu dengan hukum-hukumnya, dengan syarat-syaratnya. Mari zaman kita ni tahu dia punya akta-akta dia, enakmen yang kena tahu, barulah boleh jadi. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni mengatakan bahawa siapa dia jatuh hukum tanpa ilmu atau menjatuhkan hukum bil hawa dengan ikut hawa nafsu je, sebab orang kita nak bela dia, maka dia tetap dalam neraka. Jadi hukumannya tidak diterima. Isu ni Al-Fadhil Ustaz Rashidi anda tengok sama dengan isu masuk waktu solat. Masuk waktu solat kita kena ijtihad. Masuk tak masuk waktu? Cari tengok waktu. Zaman kita ni senanglah, kita tengok takwim, tengok kalender, tengok jam. Tapi kalau kita suka-suka ya boleh tak? Sekarang ni pukul apa dah? Pukul 1:30. Masuk dah waktu zuhur. Dah tak kira masuk tak masuk. Oh, kira kita nak solat zuhur je. Nah, dia tidak ijtihad. Kalau dia solat juga, ulama fiqh kata tak sah solat dia tu. Sebab dia masuk dengan tak ada ilmu. Jadi itu dia. Jadi yang ni pun sama juga. Dalam bab qada ni pun, kalau orang tu jatuh hukum tapi dia jahil. Cuma oleh kerana dia label kabel kuat dia boleh jadi qadi. Tapi hukum dia tu tidak jadi. Dia tetap dalam ni sebab dia menjatuhkan hukum itu tidak ada ilmu. Maka disinilah jadi para ulama mengatakan ilmu qadi ni satu benda yang besar. Maka para jemaah sekalian, itulah huraian ringkas lah kepada perbincangan hadis yang kita pada kali ini. Walaupun hadis ini boleh dipanjangkan, tetapi cukuplah dengan masa yang diperuntukkan dan juga dengan hadis yang ringkas ini. Jadi saya serah kepada Al-Fadhil Ustaz Rashidi untuk buat rumusan ataupun khulasah kepada perbincangan kita ni. Jazakumullah khairan. Afwan lakum wa iyyakum. Alhamdulillah, ibu bapa sidang penonton sekalian. Terima kasih kita kepada Tuan Guru kita Datuk Dr. Abu Anas Madani di atas huraian dan juga syarahan kepada hadis yang dapat kita ikuti malam ini. Antaranya hadis-hadis yang kita dengar malam ini, walaupun kepimpinan ataupun kita kira imam ya dalam urusan nak takbir manusia dengan jawatan, dengan amanah yang dibebankan, tapi kalau tak kena gaya, dia jadi satu musibah dan sesalan yang besar di akhirat nanti. Ini satu peringatan kepada seluruh kita lah, termasuk masyarakat ni pun, kerana mereka yang menentukan imam mana, pemimpin mana yang nak naik untuk pikul amanah. Jadi bukan saja soal orang yang meminta jawatan, tetapi kita juga beri amanah itu kepada siapa. Seperti hadis Abu Dzar tadi, bagaimana Nabi SAW memberi peringatan, banyaknya amanah, banyaknya jawatan hanya menjadi sesalan di akhirat. Pun begitu, terselit juga harapan ataupun kemuliaan dalam pelaksanaan amanah ini. Kalau di celah-celah orang yang ramai berebut nak amanah itu, ada sungguh orang ikhlas, ada sungguh orang yang boleh pikul amanah, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bantuan, Allah Taala lorongkan hidayah, kemudahan. Maka dengan sebab orang yang jujur pimpin kita, maka masyarakat pun terarah kepada kebaikan dan juga kesucian jugalah. Jadi sungguh pun begitu, dalam keadaan payah nak pilih pemimpin, tanggungjawab kena tunai. Waktu yang sama hadir-hadir begini, saya kira pemimpin kena hadam tu.
Janganlah dekat pilihan raya duk paku dinding rumah orang, tukar atap naik panjat sendiri. Tapi kena juga hadam hadis-hadis seperti ini. Barangkali Perdana Menteri boleh buat satu orang kata SOP tu. Calon-calon nak pilih, kita buat satu bengkel, baca betul-betul hadis-hadis pimpinan ni, hadis-hadis sesalan di akhirat, supaya mudah-mudahan fikir banyak kali. Bukan saja amanah tu, fikir juga akibat kalau sia-siakan amanah itu. Jadi saya mewakili bicara online malam ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru kita, Datuk Dr. Abu Anas Madani, yang sudi bersama di konti bicara online. Begitu juga Cikgu Fariza, yang bersama-sama dengan rakan-rakan yang perlukan bahasa isyarat. Ibu bapa muslimat di mana saja kita berada, didoakan dalam selamat berkat semuanya insya-Allah. Jangan lupa besok kita dah masuk Disember. 1 Disember kita nak mukadimahkan kuliah kita ada malam besok, dan berikutnya mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita hendaknya. Dan saya nak serah kepada Ayanda Haji Arsyad ni sebenarnya tu, minta Ayanda kita dapat masuk sekejap tu. Ayanda kita insya-Allah ada Ayanda kita tu, Ayanda Haji Arsyad. Ayanda kena ada tak boleh? Kena ada tu Ayanda Haji Arsyad tu. Barangkali Ayanda Haji Arsyad. Ayanda Haji Arsyad ada. Ayanda Haji Arsyad boleh baca dulu mesej kita tu. Yang anak hantar mesej ke Ayanda. Ya. Sebenarnya Ayanda Haji Arsyad untuk teruskan kita punya jadual. Alhamdulillah. Terima kasih kepada bahagia Datuk Rashidi Jamil. InsyaAllah terima kasih juga kepada bahagia Datuk Dr. Abdul Basit yang sudah bersama kita. Terima kasih juga Cik Fariza. InsyaAllah untuk malam esok host kita Datuk Rashidi bersama tetamu besok insyaAllah Ustaz Fahrul Muhammad Joy dan juga kori kita Ustaz Abdul Najih Marwan insyaAllah untuk malam esok. Itu saja insyaAllah. Itu saja Datuk insyaAllah untuk malam esok. Okey, sama insya-Allah. Kita jumpa lagi. Terima kasih pada Tuan Guru Datuk Dr. Abu Anas Madani, Cikgu Fariza, ibu bapa, rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Jumpa lagi kita malam besok. Dengan itu kita tutup program kita malam ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.